وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat meneruskan pengajian kita daripada My Quran Time, baca faham amal, dan tuan-tuan yang berada di rumah saya yakin pasti ceria gembira untuk kita sama-sama mendengar, membaca, nak melihat kepada perkataan-perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa menjaga kita 24 jam 7 hari seminggu, 365 hari tanpa berhenti. Sudah tentunya kita ingin mendengar apakah nasihat, apakah pelajaran hidayah untuk kita sama-sama kongruen, konsisten dengan apa yang Allah inginkan, istilahnya taufiq dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz ya, kita alhamdulillah ya. Ya, menyala Ustaz. Oh, hari ini menyerah sikit Ustaz ya. Alhamdulillah. Pada tuan-tuan yang berada di rumah ya, tuan-tuan sudah pun bersedia saya yakin bersama dengan mushaf, bersama mungkin dah ambil air sembahyang bersama dengan anak-anak untuk sama-sama kita melihat kepada kandungan halaman 142, dan mari sama-sama kita share sedikit di Facebook tersebut, beritahu pada kawan-kawan hari ini kita nak belajar halaman 142 yang amat menarik. Istilahnya salah satu poin pentingnya pada hari ini ialah jangan ikut perasaan. Kat mana ayatnya nanti kita bincangkan, kerana ikut perasaan ini dia boleh membawa kita kepada jahil, membawa kita kepada ragu dalam kehidupan kita. Jadi kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah bagi kita memulakan pada hari ini juz yang ke-8 Ustaz ya. Pada hari ini alhamdulillah selepas kita selesai semalam juz yang ke-7, hari ini kita sudah pun juz ke-8. Maksudnya kita ada berapa lagi Ustaz? 22 juzuk ya. Pergi ya, saban hari kita membaca dan kita doakan boleh sampai ke hujung. Dan dalam survey yang kita buat ya, ada yang cadangkan untuk berhenti sebentar, ada yang kata teruskan, tapi majoriti
menyatakan teruskan ya. Jadi kita doakan tuan-tuan ya, kita teruskan dengan juz 8 lah hari ini. Kalau tidak kita hari ini ulangan balik semula ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita teruskan kerana doa tuan-tuan, sokongan masing-masing, dan kita kena pastikan beritahu kepada masjid, kepada kawan-kawan keluarga kita ya, agar lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada halaman-halaman sebelum ini dan juga halaman-halaman yang kita akan ikuti. Pada hari ini kita akan melihat halaman 142. Apakah sinopsis bagi halaman ini? Jom perhatikan. Iaitu yang pertama, pada ayat 111 hingga 113 Allah menyatakan keangkuhan orang musyrik dan tiada harapan untuk mereka beriman. Mengapa terlampau garang perkataan ataupun ayat ini? Nanti kita akan lihat apa hakikat yang berlaku pada ayat 111 hingga 113. Seterusnya kita bercerita, kita melihat kepada Al-Quran Al-Karim adalah dalil akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Risalah ini amat penting kerana ia adalah wakil ya, sebagai utusan daripada Allah yang membawakan mesej kebenaran. Mesti ada mesej kebenaran dan mesti ada wakilnya. Dan pada ayat 116 kita akan melihat jangan ikut kebanyakan orang untuk jalan hidayah kerana kebanyakannya boleh membawa kita kepada kesesatan. Itu yang Allah nyatakan pada ayat 116 117, dan diikuti dengan perkataan ataupun ayat yang menarik berkaitan dengan makanan. Masih lagi tiba-tiba ya. Betul. Hidayah terus bawa pada makanan pada ayat 118. Mengapa? Kita baca dahulu daripada ayat 111 hingga 114 insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Hari ini pakai merah. Orang Terengganu kata merah nyala Ustaz. Menyala. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi suluhan kepada kita semua untuk memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sumber kebenaran. Ia adalah kata-kata Allah, kalamullah. Dikala manusia meninggalkan, manusia bertelingkah, inilah kita kembali kepada Al-Quran, merupakan sebaik-baik kata-kata. Inilah solusi jalan penyelesaian kita, insya-Allah. Baik, kita dah juzuk ke-8 dan nak 1/3 dah di bahagian Al-Quran ini. Masya-Allah, moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita semua dan juga kepada tuan-tuan untuk terus istiqamah. Akan itulah sebenarnya kemuliaan kalau Allah beri kepada kita istiqamah, berada di jalannya bersama dengan Al-Quran Karim. Kita teruskan kembali kehidupan kita bersama dengan Al-Quran. Hari ini surah Al-An'am, juzuk yang ke-8 ke surat 142. InsyaAllah saya akan bacakan daripada ayat 111 hingga 114 terlebih dahulu dengan Tarannum Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat 111 hingga 114. Walau annana, memulakan juzuk kita, juz yang ke-8 kita, dan jika kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka yang mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyambung balik kepada bagaimana orang-orang yang sebenarnya degil, ya. Itu sebabnya bila bercakap tentang ayat ini, ayat 111 ayat 112 ini, Allah memberikan sesuatu yang besar, yang serius, kerana mereka ini sudah diingatkan berkali-kali, tetapi mereka ini amat degil. Dan mengapa mereka degil? Sebenarnya yang kita bincang semalam bahawa mereka ini ada kapasiti melihat, ya, tetapi mereka umya. Mereka tidak gunakan melihat itu untuk bawa ke hati, sehingga kan hujung ayat 110 semalam Allah menyatakan wa nadharuhum, tinggalkan fi tuyanihim ya'mahun. Di sini amaha, bukannya amaya ataupun ama, ya. Kalau awalnya ya umya, ya, yang ada pada ayat yang ke-104 semalam, di hujung 110 itu ya'mahun ini maksudnya adalah buta yang sebuta-butanya di peringkat hati. Celik mata, tetapi di dalamnya itu sudah jam ataupun sudah tertutup. Mengapa? Kerana tidak exercise, Ustaz. Rohnya tidak exercise untuk menggunakan kemahiran melihat itu, melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan kalau katakan malaikat diturunkan yang mati boleh bercakap, mana ada yang mati boleh bercakap, Ustaz, ya. Tapi kalau Allah bagilah begini, ini sebagai satu tempelak kepada mereka yang minta macam-macam. Dia sampai kalau dalam sejarah itu mereka meminta Nabi Muhammad tukarkan gunung Safa itu, bukit Safa itu menjadi emas. Ya, dia minta, dia mencabar. Mengapa mencabar? Kerana dia mencabar kepada makhluk. Makhluk tak boleh buat apa. Yang dia nak cabar sebenarnya ialah cabar siapa? Mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang diajarkan semalam bahawa wanadhuruhum, ya, tinggalkan, jangan layan orang tak betul, Ustaz, ya. Orang tak betul, kalau kita layan sangat, kita jadi tak betul, ya. Ini penting ketika kita mengajak orang ke arah kebaikan. Malah di hujung itu, ya, ataupun yang ketiga, perkara ketiga itu wa hasyarna alaihim kullasyai'in qubula, kalau katakan kami kumpulkan, contohlah, ya, Nabi Musa dikumpulkan, Firaun dikumpulkan, apa lagi, kaum Lut dikumpulkan depan mata mereka pun la yu'minu, ya, mereka itu tidak akan makanu liyu'minu, mereka tidak akan beriman illa an yasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki, walakinna aktsarahum yajhalun, ya. Bahkan tetapi mereka itu kebanyakannya jahil. Apa maksud yajhalun di sini? Yajhalun biasa kita ingat bahawa tidak mengetahui secara intelek. Tetapi kalau kita perasan semalam, daripada inteleknya dia boleh lihat dan boleh berfikir, tapi dia tak nak gunakan untuk kembali kepada Allah, akhirnya dia membawa kepada hati yang tertutup. Ini yang digelarkan yajhalun. Maksudnya inteleknya itu tidak digunakan, dia ikut perasaan. Dia ikut kepada rasa dia nak buat, dia nak happy, nak gembira, nak rasa bawakan buah depan berhala, nak bertawaf di depan Kaabah itu tanpa pakaian, semua itu adalah tanpa menggunakan ilmu, ya. Dan kita bercakap tentang perasaan ini yajhalun, biasa kita cakap bahawa ada orang belajar tinggi, Ustaz. Belajar tinggi, Abu Hakam itu, Abu Jahal asalnya Abu Hakam, kira ada master PhD lah ni kalau zaman sekarang. Tetapi
digelar Abu Jahal kerana apa? Kerana walaupun pelajarannya, pemikirannya tahap PhD, tetapi dia tidak membawa kepada mengenal Allah. Ya, tidak mengenal Allah Subhanahu taala, maka ini digelar sebagai yajhalun. Pada ayat yang ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Ini adalah satu pembongkaran Allah lah, bahawa nabi, setiap nabi ada Allah jadikan, kalau Allah jadikan gunung, Allah jadikan juga ada musuh kepada nabi, iaitu di kalangan syaitan. Biasa kita dulu Ustaz, saya ingatkan syaitan ni yang tak nampak aje. Rupanya kat sini Allah cakap syayatinal insi wal jin. Jadi syaitan tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia, dalam bentuk jin. Ya tuan-tuan ya, jadi kita kena jaga kawan-kawan kita jangan kawan dengan kawan syaitan. Dia kalau jin ini tak nampak, dia boleh masuk dalam darah kita, dia kata tak payah bangun pagi kan. Tapi kalau manusia pula yang kata, dia kata alah cuti-cuti sekolah ni kau tak payahlah bangun pagi. Itu cakap kepada adik-adik yang sekarang bercuti sekolah, kena ingat bahawa kalau ada adik-beradik ke ataupun ada kawan yang cakap begitu, kita kena ingat bahawa itu adalah musuh. Adakah kena keluarkan dia daripada rumah? Bukan, tetapi kita kena berjaga-jaga ya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Apa yang mereka buat? Mereka membisikkan. Ya, nabi dibisikkan dengan wahyu, mereka pun bisikkan tapi dengan zuhrufal qawli ghurura. Apa maksudnya? Dengan perkataan yang berhias. Cantik perkataannya, cara cakapnya okey apa sebagainya, tapi menipu je. Pasal apa? Pasal rupanya dia tidak berteraskan kepada ayat Allah. Ya, dia berteraskan kepada, dia ususun perkataan cantik Ustaz. Cara bercakapnya ya lebih mantap lagi lah daripada kita semua, tetapi ia adalah zuhruf. Ya, perkataan tu cantik tapi bersifat ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Ya, jika Allah nak, Allah boleh je nak pastikan mereka ini tak boleh membisikkan, tetapi apa yang Allah nak sampaikan pada kita, fazarhum, biarkanlah mereka bersama apa yang yaftarun, apa yang mereka dustakan. Nabi kena jalankan tugas Nabi, dan kita juga menjalankan tugas kita, mengajak ahli keluarga kita, mengajak kawan-kawan kita, jangan sampai kita terkesan dengan syaitan tersebut. Ayat 113, mungkin saya nak minta Ustaz baca sekali lagi Ustaz ya, tentang perkataan walitaswa itu. Perkataannya maksudnya menarik, tapi kita baca dahulu sekali lagi untuk kita lihat bahawa sebenarnya walitaswa itu dia memberi kesan pada afidah. Semalam kita ada bincang, tapi kita baca dahulu apa maksudnya. Baik, kita baca ayat 113. Moga-moga dengan bacaan ini kita dapat gambarkan bagi ayat ini akan dikupas oleh Ustaz Fazrul bagaimana hati manusia yang sentiasa cenderung ini supaya dapat dibetulkan dengan setiap perbuatan tadi, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 113 ini mengingatkan kepada kita yang menjadi follower, yang menjadi fan kepada pelbagai jenis orang yang digelar sebagai di sini walitasra, ya, iaitu apakah yang dibuat oleh syaitan-syaitan ini. Dia istilahnya syaitan Ustaz ya. Syaitan ini dia akan menyebabkan dia bercakap elok-elok, cantik-cantik dekat online ataupun offline untuk kamu cenderung, agar cenderung kepadanya ilaihi afidah. Bukan sekadar lapisan pertama, kedua, tapi lapisan ketiga. Afidah ini perasaan Ustaz ya, sampaikan kita tergila-gila. Alamak kan. Nampak dia punya macam-macam lah. Nampak dia punya dia punya topi ke, nampak dia punya baju ke, nampak macam-macam sampai kita jadi tak betul ya. Itu adalah cara bagaimana syaitan ini dia menyebarkan propaganda retoriknya
Okey, itu yang pertama. Ya. Dan agar hati kecil orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu, iaitu waliyardauhu, redha dengan apa yang dia cakap, waliyaqtarifu. Apa maksud waliyaqtarifu? Mereka mengajak untuk berusaha, tapi berusaha untuk apa? Mendapat sumber-sumber yang tidak halal dan tidak diredai oleh Allah SWT. Itu maksudnya waliyaqtarifu. Dalam terjemahan di Amazing ini, agar mereka mengerjakan, tapi bukan mengerjakan biasa-biasa. Kalau kerjakan yang biasa-biasa namanya kasaba. Kalau kerjakan amal soleh, amal soleh. Tapi di sini waliyaqtarifu ma hum muqtarifin, agar mereka lakukan. Lepas ni kita merompak, lepas ni kita buat scam, ya, lepas ni kita tipu orang, kita jual produk-produk sepatutnya harga RM20, jual sampai RM2,000. Ini adalah aktiviti orang-orang yang digelar sebagai syayatin al-ins wal jin, ya, yang kita kena beri perhatian. Jadi macam mana kita nak menguruskan perkara ini? Sebelum kita melihat jawapan tersebut, kita lihat dahulu perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan qabala, yang maksudnya menerima ataupun berjumpa. Daripada perkataan inilah yang bermaksud qabilah yang disampaikan pada ayat 111. Perkataan ini berulang sebanyak 294 kali. Jadi bila Allah menyatakan pada ayat 111, kalau kami kumpulkan semua kelompok-kelompok yang kami ceritakan, Nabi Musa, Nabi Harun, kaum Lut, Nabi Ibrahim, apa sebagainya, bawa depan mata pun, sebenarnya bagi orang-orang yang tidak mahu beriman, yang degil, yang sombong pada Allah, dia tidak akan percaya juga. Dia akan terkata, alah, ini tipu je. Pasal apa? Pasal sebenarnya alam maya pada, jagung, ya, mangga, perkara yang di sekitar kita sudah cukup untuk menunjukkan bahawa keesaan Allah tidak perlu didatangkan malaikat, perlu dibangkitkan orang mati untuk bercakap, kerana apa yang ada ini saja bagi orang beriman yang berfikir, dia tahu bahawa ini bukannya rawak ataupun random. Ini sudah pasti ada pencipta yang perlu saya beribadah dengan sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapat sesuatu daripada halaman ini. Kita berehat sebentar, kita menyambung sebentar lagi dalam My Quran Time, baca faham aman. اقرأ باسم ربك الذي خلق, dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itulah ilmu yang menjadi kunci kepada manusia supaya jauh daripada kejahilan. Ayat ini melihat betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Kerana tanpa ilmu kita akan menjadi orang yang jahil, yajhalun, sebagaimana Ustaz Fazrul telah terangkan sebentar tadi. Dan kata para ulama, antara syaitan mudah menguasai manusia apabila manusia itu jahil. Kerana bila kita jahil, kita tak tahu, kita tak nak bezakan antara yang hak dan yang batil. Moga-moga setiap hati kita, pergerakan kita selamat daripada tipu daya syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Terus bersama dengan My Quran Time, kita nak baca, kita faham, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk beramal, insya-Allah. Baik, kita nak belajar sedikit ilmu tajuk hari ini, dan sekarang ni kita dah masuk fasa yang baru, iaitu kita nak belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Saya rasa bila sebut nun mati dan tanwin ni glamour lah, masyhur lah di kalangan orang yang selalu baca Quran. Dia mesti tahu. Kurang-kurangnya kalau dia tak belajar makhraj, dia tak belajar sifat huruf, tapi dia biasanya dia akan belajar hukum nun mati. Nun mati bertemu dengan sekian-sekian huruf, maka berlakulah sesuatu kesan pada bacaan nun ataupun tanwin. Dia tak boleh pisah, dia serentak. Nun sakinah dan tanwin. Mesti pelajaran itu disertakan sekali. So hari ini kita nak tahu saja apa itu nun sakinah. Apakah yang disebut sebagai nun sakinah ataupun tanwin? Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Tu yang pertama. Kita faham. Tanwin kita biar dahulu.
Hari ini kita ambil nun sakinah. Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris, dia tak ada baris. Ia kekal pada bacaan dan tulisan, tetapi dan juga tetap ada ketika waqaf dan wasal. Apa yang perlu kita faham tentang nun sakinah ni ialah nun sakinah ni nun yang tidak ada baris. Kita buka Quran muka surat 142 contoh ayat kita baca hari ini. Baris yang keberapa? Ada nun mati. Baris yang kedua dah ada dah. Ayat 111 tu, ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Ada nun mati. Cuba kita lihat huruf nun tersebut. Nun tersebut tidak ada baris. Okey, bila kita jumpa nun yang tidak ada baris, itu adalah nun mati. Sama ada nun itu ada tanda mati di atas ataupun tidak ada sebarang tanda, itu adalah nun sakinah. Itu adalah nun mati. Nanti insya-Allah kita akan terangkan kaedah-kaedah bagaimana kaedah pertama untuk kita faham tentang hukum ini. Kalau kita nak fahamkan lagi melalui tulisan nun itu, insya-Allah akan kita terangkan satu persatu. So jumpa nun dalam al-Quran, sebab ada nun itu bila tidak ada baris, itu adalah nun sakinah. Sama ada dia ada tanda mati yang kepala huruf kha tu dekat atas tu, separuh tu, ataupun dia kosong daripada tanda. Itu juga adalah nun sakinah. Yang insya-Allah akan kita perincikan satu persatu berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin ini. Baik, kembali pada Ustaz Fas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi menerangkan tentang nun ya, sukun Ustaz ya. Nun sukun, nun sakinah, nun apa lagi? Nun mati. Nun mati ya. Semua tu istilah yang sama untuk kita belajar lebih lagi. Hari ini ringkas saja Ustaz ya. Okey, kita sebelum kita meneruskan. Baik, kita sudah pun melihat kepada sehingga ayat 113 sebentar tadi, dan ada Puan Salawati Nasir di online tu di Facebook. Saya bacakan sedikit, dia kata tentang vaksin Ustaz ya. Orang kecoh tentang vaksin. Jadi dia kata kalaulah ada vaksin yang boleh disuntik, masukkan hidayah dan taufik, alangkah menariknya kan. Jadi sebenarnya Puan Salawati sebutkan itu sebenarnya jawapannya dekat ayat 114 yang kita nak bincang ni ya, iaitu afa ghairallah, apakah selain daripada Allah yang aku mencari seorang hakim ataupun menentukan hukuman, cara membuat keputusan. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Allah dah turunkan vaksin tu, ubat tu awal-awal dah Ustaz. Kalau dapat setiap hari kita suntik ya, dia tak boleh suntik sekali saja terus sihat, tak. Dia kena setiap hari. Itu yang sunnah Nabi lah. Nabi baca pada setiap hari, dan bacaan yang paling mantap pada sahabat ialah pada waktu solat Ustaz. Mereka waktu solat itu dia macam dengar khutbah ataupun dengar ceramah. Itu program motivasi mereka. Ya, pasal apa? Pasal dengar bacaan terbaik pada ibadah terbaik, namanya solat. Ya. Tapi mungkin kita tak berapa faham, jadi kita ambil kesempatan untuk kita tadabbur dahulu. Moga-moga tuan-tuan, kalau imam tak baca panjang pun, kita baca sorang-sorang Quran ini, kita tahu ini sedang menyuntik syifa kepada lima fis sudur, pada hati kita, yang bersifat apa? Mufassala. Apa maksud mufassala itu? Dia terperinci. Terperinci ini dia sesuai Ustaz ya. Walaupun ayat ni turun 1400 tahun yang lepas, tapi kalau kita bukan mampu baca 30 juzuk sekaligus, ayat yang kita diizinkan Allah baca pada hari itu, ataupun kalau kita mencari penyelesaian dalam Al-Quran ini, penyelesaiannya itu bersifat terperinci, kena pada waktunya, kena pada zamannya. Contohlah hari ini, mana kita target kita nak baca muka surat 142 hari ini. Tapi kalau kita pergi ke depan ayat 118 nanti, kita akan bertemu salah satu penerangan Allah tentang makanan. Nanti kita akan jumpa ayat tersebut. Jadi walladzina atainahumul kitab, orang yang diberikan kitab, kami telah beri mereka kitab, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Ya, orang-orang Yahudi, mereka tahu dah, bila tengok saja pada kitab ini, dia tahu dah ini memang daripada Tuhan yang membawa kebenaran. Al-haq itu maksudnya kebenaran, membawa purpose, tujuan hidup. Bahawa tujuan kita adalah menuju kepada tauhid pada Allah SWT. Kitab Al-Quran ni bukan sekadar datang baca-baca sahaja, dia nak menguatkan keimanan kita. Al-haq, ya. Wa fala takunanna minal mumtarin, ya, dan maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Apa maksud mumtarin? Daripada perkataan Miriah yang kita bincang sebelum ini, berpegang ataupun berada pada hujah yang rapuh. Hujah yang rapuh tu maksudnya apa?
Alam dah tahu dah bahawa tak mungkinlah tiba-tiba je alam ni boleh susun secara rawak, secara automatik tiba-tiba jadi bumi, tiba-tiba jadi matahari. Tidak mungkin, ya. Kalau kat rumah pun, ya, kat rumah tuan-tuan, kalau katakan ustaz, ya, rumah tu tersusun semua alat permainan, kemudian kita kata sebenarnya rumah kita ni secara tiba-tiba je dia tersusun, kan? Permainan kuali apa semua tersusun. Kalau siapa yang cakap begitu, itu namanya orang apa ustaz? Orang tak berapa siuman. Ya. Kalau dia cakap itu adalah automatik kemas. Maka kita tahu bahawa yang kemas sangat alam ini sebenarnya hujah yang betulnya ialah pasti ada pencipta yang menciptakannya untuk kita sama-sama beriman, dan inilah kalimat yang kita nak lihat pada ayat 115 hingga ayat 118. Apakah yang Allah sedang sampaikan bila Allah bawa kebenaran ini? Jom kita baca bersama, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fadhil. Saya nak baca satu komen daripada penonton My Quran Time. Zakiyah Yazid, dia kata, masya-Allah, waksin hati ni rupanya dah ada sejak dahulu lagi, ya. Quran yang perlu kita suntik, yakni dengan membaca setiap hari Quran sebagai satu, kita kata, sumber hidayah. Dan dia kena baca, dan mudah-mudahan tak jadi sebagaimana hadis Nabi sebut, kita baca Quran sampai kat kerongkong saja. Betul. Sampai di kerongkong maksud dia kita hanya baca lepas di lidah semata-mata, tapi kita tinggalkan dia punya segala pengajaran dan tadabbur yang pasti dia memberi orang-orang yang sentiasa akan berguna dalam kehidupan dia, insya-Allah. Sama-samalah kita berdoa setiap hari kita dapat menyuntik Al-Quran dalam diri kita, insya-Allah. Kita baca baki ayat yang ke-115 hingga 118. أعوذ بالله من الشيطان. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 115 hingga 118 yang kita baca sebentar tadi. Allah menerangkan pada ayat 115, dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Perkataan ini, kalau watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, tammat ini wa atmamtu ini pernah muncul pada surah Maidah yang kita pernah belajar pada surah kelima, ya. Surah Maidah turun di Madinah, ini surah yang turun dekat Mekah. Jadi apa bezanya, ya? Yang di sana atmamtu, di sini watammat, dua-duanya maksud sempurna. Tetapi di dalam ayat ini ustaz, ya, turun di Mekah, Allah sudah menyiapkan dari segi ideologi, dari segi ilmu, bahawa ajaran Islam ini sudah pun sempurna. Tidak ada lagi tokok tambahnya, tapi dari segi ideologi, ilmunya, pelaksanaannya itu disempurnakan dekat mana? Dekat Madinah. Pasal kat sana banyak peraturan-peraturan yang diberikan. Kalau di Mekah ni tak banyak peraturan yang diberikan, lebih kepada membersihkan akidah, ilmu orang-orang yang ada pada waktu itu. Jadi kalimah Allah ini sidqan wa adla, iaitu bersifat benar dan juga bersifat adil. Jadi kalau siapa yang kembali kepada kalimah Allah ini, setiap hari suntik vaksin Quran ustaz, ya, dia akan jadi benar dan dia akan jadi adil.
dua perkara yang amat berharga dalam dunia pada 1400 tahun yang lepas, juga pada tahun ini. Ya, kita perlukan kebenaran pasal banyak sangat scam ustaz ya, banyak sangat penipuan, banyak hoax ataupun fakta-fakta yang tak betul dan juga tidak adil. Jadi dua perkara ini kalau kembali kepada Quran, setiap hari diberikan Quran, kena bagi setiap hari. Dia tak boleh macam setahun sekali bulan Ramadan bagi Quran, lepas tu lupa, lepas tu masuk balik vaksin dia sempat lagi kena cancer stage 4, ataupun kalau zaman sekarang ini ustaz ya, kalau tidak diberi vaksin secepat mungkin, khawatir nanti kalau COVID-19 tu sampai boleh meninggal. Tapi COVID-19 kita tak tahu lagi lah vaksin mana yang berkesan tak berkesan. Yang paling berkesan untuk menyihatkan hati kita untuk mendapat sidqan wa adalah daripada Al-Quran. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada satu power, tidak ada satu kuasa pun yang boleh tukar kalimah ini. Tak ada. Kalau ada yang kata bahawa ada ke cara lain nak bagi masyarakat di dunia ini bersatu, jadi baik, jadi benar, jadi adil, tak ada ubat lain. Tak ada ubat lain. Bukan kita kena pangkai konsultan sana, kena buat kajian, tak payah. Allah dah bagi secara percuma, tak payah bayar, tetapi ramai orang yang mungkin tak berapa menghargai. Tuan-tuanlah yang menghargai, yang perlu kempen kongsikan ubat ini free, percuma ya, untuk kita ambil pada setiap hari. Wa huwas samiul alim, dan Allah amat mendengar, Allah amat mengetahui. Ya, Allah mendengar kerana apa? Kerana pada waktu itu tuan-tuan kena faham bahawa pada waktu ini waktu turunnya surah Al-An'am ini, Nabi sedang dihujani dengan cabaran-cabaran. Merana, memang sengsara perjuangan itu. Tak seperti kita ya ustaz ya, kita dalam tempat yang selesa ya tuan-tuan, mungkin ada TV, ada kipas, ada aircon ke sebagainya. Zaman Nabi ini, ayat ini turun ketika Nabi diancam untuk dibunuh. Sahabat ada yang dah terbunuh pun ya, yang kena pukul dan sebagainya, yang kena kejar, yang kena halau. Jadi bila Allah menyatakan wa huwas samiul alim, ini dah sempurna. Allah dengar, Allah tahu. Jadi ia adalah satu pujukan kepada Nabi, pada sahabat, pujukan untuk kita juga tuan-tuan, bahawa kita didengari oleh Allah. Kalau kita ada masalah untuk kita memahami nak baca ustaz ya, ada yang tak lancar nak juga baca, sebenarnya Allah dengar dan Allah tahu apa yang berlaku, dan teruskan perjuangan kita. Tapi syaratnya apa? Wa in tuti' aktsara man fil ard, jika kamu taat kepada kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah. Is okay, tak pandai baca Quran pun tak apa, yang penting saya Islam. Itu adalah satu pendapat yang ramai orang cakap. Tak apa, yang penting baca Quran, yang penting khatam ya, tak faham pun tak apa. Kalau kita ikut ramai, mungkin akan menyebabkan yudilluka an sabilillah. Jadi tuan-tuanlah orang-orang yang akan kata, betul ke kita baca je cukup? Oh, rupanya kena cuba faham. Betul ke faham saja cukup? Oh, kena amal. Pendapat majoriti, demokrasi tidak semestinya semua betul. Ya, tak semestinya semua. Malah Allah cakap kat sini, aktsara man fil ardi yudilluk. Ramai orang, kalau kita berpegang pada ramai orang, mungkin kita akan tersesat. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu adalah bersangka-sangka, dan yakhrusun ini diterjemahkan sebagai berbohong. Yahrusun ni kalau istilah ada kurma ustaz ni, kalau penjual tu dia kharasan an-nakhla, dia teka. Okey, ini kurma saya ni ada 516 biji kurma. Padahal sebenarnya bukan dikira pun, dia teka-teka je. Ya, jadi zaman sekarang ini kalau kita tengok dekat internet, dekat TV, kan ada statistik menunjukkan bahawa 80% orang yang minum susu akan jadi sihat, contohlah kan. Statistik tu kadang-kadang 80% tak tahu macam mana dia dapat ya. Jadi kena jaga-jaga kalau kita berjumpa dengan statistik, betul tak betul. Pasal sebenarnya ramai orang dia adhan, dia teka-teka je ya. Dan yang keduanya menggunakan statistik yang tak betul pun. Sekadar nak jual produk, nak jual itu, nak jual ini. Jadi kita kena berjaga-jaga. Yang tahu sebenar-benarnya siapa? Inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nak minta ustaz baca sekali lagi ustaz ayat 117 ini. Baik. Pasal di peringkat yadhillu itu dalam kata nama, kata kerja, tapi muhtadin tu dalam kata nama. Apa bezanya, maksud itu kita tengok bersama selepas ini. Baik, maknanya yang ramai tak semestinya betul ustaz. Tak semestinya. Maknanya yang sikit juga tak semestinya betul, tapi panduannya mestilah Quran dan sunnah insya-Allah. Baik. 117. Menarik ayat ni ustaz. Baik. Allahu
Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat daripada jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Hakikat yang tahu kita dapat hidayah, saya, tuan-tuan sekalian, anak, ibu, ayah, isteri, suami, yang tahu sebenar-benarnya adalah Allah. Al-Muhtadin ini adalah orang yang betul-betul dapat hidayah. Kadang-kadang kita rasa orang tu baca Quran, orang tu solat, tetapi dia mungkin ada masih lagi tersasar daripada jalan kebenaran pasal dia mungkin baca tak faham. Faham pun mungkin amalannya tidak seperti mana Al-Muhtadin. Jadi Al-Muhtadin ini adalah satu kata nama, maksudnya hidayahnya stabil berbanding dengan yadillu itu tak stabil. Kata kerja dia masih lagi bergerak berbanding dengan kata nama di sini. Apa poinnya? Poinnya kita minta pada Allah, ya Allah, saya belajar ilmu-Mu ya Allah dalam kitab Al-Quran ini agar kami ini Al-Muhtadin, orang yang stabil hidayahnya, bukan kadang-kadang dapat hidayah besok tak dapat, dapat tak dapat. Quran kita pegang setiap hari, suntik Al-Quran pada setiap hari, insya-Allah tidak mungkin menjadi orang yang disesatkan oleh Allah SWT. Dan apakah tanda seorang itu mendapat hidayah, Ustaz ya? Makan. Ya, cara makan dia. Fakulu mimma zukirasmullahi alaih. Iaitu cuba bayangkan Ustaz ya, kalau hari ini tuan-tuan yang sedang nak makan tengah hari, kalau kita tak dapat hidayah, silap-silap kita makan bangkai. Dan memang ramai pun orang makan bangkai. Apa maksud bangkai? Bangkai ialah yang tidak disembelih ataupun yang disembelih bukan dengan nama Allah, itu dikira bangkai. Memang cara dia sembelih dia macam orang Islam, tapi kalau tidak disebut nama Allah, itu dikira sebagai bangkai. Dan cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan yang kat rumah, apa hari ni makan tengah hari apa? Contohnya kan, ayam bangkai. Tak ada orang nak cakap gitu Ustaz ya. Tetapi ramai je orang yang makan bangkai. Dan elemen makan ini adalah satu perkara penting pasal di Mekah itu tak ada lagi zakat, tak ada haji. Yang ditekankan ialah tentang makanan. Pasal mereka ada yang ambil riba, ada yang makan disembahkan kepada berhala, ada yang main cucuk saja makan. Jadi tanda seseorang itu di Mekah itu dapat hidayah, dia jaga makan. Ialah dia campur dengan keluarga yang non muslim kan, belum masuk Islam. Jadi dia kena jaga makan. Itu menunjukkan dia dapat hidayah ke tidak. Mak dia makan khinzir. Bukan khinzir lah, dia makan apa, contohnya dia makan unta bangkai kan, yang tak disembelih tu. Dia tengok, alamak, mak saya tak sembelih, dia akan tak makan. Jadi mak dia tahu, engkau ni dah lain macam ni. Itu adalah perjuangan besar tuan-tuan. Dan perjuangan sekarang tuan-tuan, pastikan sekarang ni kita ada dengar berita yang daging masuk campur-campur tersebut. Kita kena berjuang. Pastikan tuan-tuan, kita jangan makan, jangan beli daging-daging yang tak pasti, beli daripada kedai Islam yang betul-betul sumbernya halal. Pasal kalau kita tidak berjuang, boikot kepada kedai yang jual daging yang bercampur aduk ini, pergi kedai yang bercampur aduk daging ini, khawatir sebenarnya kita belum betul-betul al-muhtadin. Jadi jangan beri peluang orang yang beri daging yang dia import daripada luar pasal nak jual punya pasal, kerana kita tahu bahawa in kuntum bi ayatihi mu'minin, ini adalah ayat-ayat Allah jika kamu beriman. Kalau kita betul-betul beriman, kita jaga makanan kita. Membawa pada situasi kita pada hari ini, halaman 142, ringkasnya pada sebelah kiri bawah itu tak merujuk Al-Quran kah, ya, takriful Al-Quran ke. Jadi aku special case. Jangan sampai kita cakap bahawa saya special case, tak payah baca Quran pun saya dapat hidayah, padahal itu adalah tanda kesesatan yang nyata. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menyombong diri kita. Itu yang kita belajar daripada ayat 111, iaitu yajhalun, itu orang yang ikut kepada perasaan. Yang kedua, berjaga-jaga dengan tipu daya syaitan setiap masa, kerana syaitan terus akan melihat dan juga mengacau kita. Dan yang ketiga, jaga perasaan agar tidak mudah tergoda dan redha dengan dosa yang kita belajar pada ayat 113, iaitu apabila kita merasakan bahawa dosa ini kecil, dosa ini tak penting, nanti boleh taubat, kita berjaga-jaga, Allah pimpin kita terus bertaubat. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang benar ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang mendekatkan diri kami denganmu ya Allah, ilmu yang menjauhkan kami daripada kejahilan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kejahilan dan kesombongan ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu benda yang benar ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami mengikuti kebenaran tersebut ya Allah. Golongkan kami sentiasa bersama dengan kebenaran ya Allah, bersama kumpulan yang memperjuangkan kebenaran ya Allah, sentiasa menjunjung akan kebenaran ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah, berkatilah kepada kami ya Allah, kepada apa yang kau rezekikan kepada kami ya Allah, dan jauhkanlah kami, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga makan kita, menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita selama hari ini. Jaga siapa yang kita follow dekat Facebook, dekat Twitter, dekat Instagram. Jangan sampai zuhrufal qaula urura, dia berhias cantik perkataannya tetapi rupa-rupanya tidak membawa kepada hidayah. Kita ingin sampaikan perkara ini dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kempen kita. Tuan-tuan boleh menyumbang dan menyampaikan mesej ini daripada halaman 142, kerana kita yakin bahawa kita ingin menjadi Al-Muhtadin yang kita baca daripada ayat 117 sebentar tadi. Kita bertemu lagi pada jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz yang mendoakan tuan-tuan. Kita minta hidayah kepada semua umat Al-Muhtadin, stabil hidayah kita, jaga makanan kita. Bertemu lagi My Quran Time.